نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلوم في الدارين. أين؟ والثانية أوكي. والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم أمة فاعل أمة فلا يحل لمسلم أمة كتابية Wasani, yang kedua, Islamul amati, Wasani Islamul amati, Islam hamba tadi, hamba perempuan tadi, allati yankihuha, yang dikahwininya, al-hurru, orang yang merdeka, fala yahillu, maka tidak halal, li muslimin, bagi seorang Islam, fala yahillu li muslimin, jadi okey, halal apa sini? Yahillu ni nikah, fa'il ni nikah, fala yahillu nikah li muslim amatan kitabiyatan, amah kitabiyah, hamba perempuan ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani. Kalau kahwin orang hamba mereka ahli kitab mereka boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau hamba tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Kalau kahwin boleh ya. Kalau kahwin hamba yang merdeka, kalau kahwin perempuan ahli kitab yang merdeka boleh. Sebab Allah sebut apa? Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Perempuan-perempuan suci pada orang beriman dan perempuan-perempuan suci pada ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Apabila kamu berikan mahar, ingat
Kalau kahwin ahli kitab merdeka boleh. Tapi kalau hamba tak boleh. Sebab Allah sebut dalam Quran jelas. Allah sebut apa? فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ يلا أبدي مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Allah letak apa? Muqayyad, dia tak taqyid. Dia sifat. Dia apa? Dia ditaqyidkan dengan sifat. Sifat apa? Mesti hamba tadi beriman. Sini ustaz baca kan? Please. Afdal fala yahillu li muslimin amatun kitabiyatun. Sebab amatun sini dia jadi apa? Fa'il. Tak halal, apa yang tak halal? Tak halal, amah tu tak halal. Faham tu? Kalau kita baca nasab, jauh sangat kita nak i'rab dah. Kalau kita baca nasab, jauh kita nak i'rab dah. Terus saja, fala yahillu li muslimin amatun kitabiyatun. Maka tidak halal bagi orang Islam amatun kitabiyatun. Tak ada masalah. Yahillu ni apa? Dia muzakkar kan fi'il dia? Tapi sebab apa? Sebab ada apa? Sebab ada antara fi'il dengan fa'il ada wasitah. Tengok Allah sebut dalam Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Surah Mumtahanah. Coba aja. Fiz. Man hafidha surah Mumtahanah? Madhan. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Idza ja'a atau idza ja'at? Ja'a. Ja'a li mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mu'minat muannas mudzakkar? Jamak muannasa salim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum laysat ja'atkum. Wadah. Idza ja'akumul mu'minat. Limadha? Lianna bainal al-fi'li wal fa'il ما واسطة كم. فهمتم؟ مفعول به بين ماذا؟ بين فعل بين الفعل والفاعل. واضح؟ sebab tu fala tak ada masalah. Fala tahillu kita boleh baca fala tahillu li muslimin amatun kitabiyah atau fala yahillu yajuz. Limadha? Lianna fil wasitah bain fi'l wal fa'il. واضح؟ ايوه. وإذا نكح هذا واضح في خطأ هذا الضبط في كتابكم. فلا يحل لمسلم أمة كتابية ولا يحل النساء من بعد. اوكي. وإذا نكل الحر apabila mengawini seorang yang merdeka. Apabila mengawini al-hurru seorang yang merdeka. Amatan seorang amah. Seorang amah. Bisyurutil madhkurati. Bisyurutil madhkurati. Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Apa? Adamu sadaqil hurrah, khawful anati, alla takwutah harratun muslimah, wa mada? Wa islamul amah. Arba'a syurut. Kam syurut? Kam syartin? Arba'a syurut. Wa idza nakal hurru amatan bisyurutil madhkurati thumma aysara wa naka hurratan lam yanfasikh nikahul amati. Aywa. Wa idza. Okey, dia tu dah apa? Miskin, apa kedana? Tak ada apa? Hanya mampu kahwin apa? Takut berzina, dia kahwin amah.
Tiba-tiba dia jadi kaya. Dia mampu kahwin perempuan merdeka. Dia kahwin 3 serentak perempuan merdeka. Kaya. Kalau kaya kan Sulaiman ya. Duit banyak buat apa? Sulaiman. Okey. Jadi amah tadi macam mana? Wa summa aisara wa nakahurrah. Dan dia mengawini hurrah, perempuan merdeka. Perempuan merdeka. Jadi dia kahwin amah tadi untuk apa? Darurat saya kan? Faham tak? Sebab apa? Sebab takut apa? Takut zina. Tak mampu nak bagi mahar kepada orang merdeka. Orang merdeka tak mau pada dia. Sekarang dia kaya, baru ramai berebut cari dia. Boleh tak? Okey. Sekarang kita sebut tadi dia kahwin amah tadi. Sebab apa? Mengapa amah dengan orang merdeka tak sekupu? Sebab anak dia tadi akan jadi apa? Jadi ikut mamak dia. Akan jadi hamba. Boleh? Jadi sekarang dia mampu sudah macam mana perkahwinan dengan perempuan hamba tadi? Terfasah atau tidak? Tidak. Lam yang fasih. Biarpun tujuan dia kahwin awal tadi kerana darurat. Lan yanfasih nikahul amati. Tidak terfasakh nikahul amah. Perkahwinan dengan amah tadi. Sebab apa? Ini kan? Hada fil qawl fiqhiyah. Yughtafaru fi ad-dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i. يغتفر في الدوام. هذه القاعدة الفقهية. يغتفر في الدوام dimaafkan. Yughtafaru fi dawam, dimaafkan pada berterusan. Mala yughtafaru fil ibtida, apa yang tidak dimaafkan pada permulaan. Boleh. Berlaku sudah, kalau kita batal ke masalah. Faham kan? Ada anak nasab semua sudah kan? Sebab tu inilah kadang-kadang orang apa? Dia kahwin kan, tahulah kadang ikut usrah apa? Dia pegang. Dia kata sebenarnya kita kahwin ni, perempuan tak perlu wali. Dia boleh kahwin diri kan sendiri. Dia ikut usrah, kemudian dia betul-betul dia kahwin apa? Dia sendiri kahwinkan diri dia. Dia sendiri kahwinkan dirinya. Sebab dia kata apa? Dia kata dia sendiri kahwinkan dirinya. Sebab dia kata apa? Perempuan ni kalau barang pun dia akad beli barang, akad sendiri kan, tak perlu wakil orang lain kan? Jadi apa perlu dia? Dia seorang yang merdeka. Faham ke? Okey, dia kata tak perlu apa wali. Jadi dia sendiri waktu dia kahwin, dia sendiri kahwinkan diri dia. Aku kahwinkan diriku dengan kau. Faham tu? Ataupun diserahkan perwalian pada orang suka ni. Aku serahkan perwalian pada kau untuk kahwinkan aku. Okey. Datang mengadu kita apa? Dulu Ustaz, aku tak tahu aku ikut usrah. Dia kata boleh. Jadi aku kahwin secara apa? Cara aku serahkan perwalian aku pada ketua aku. Dia yang akad nikah aku, bukan bapa aku. Okey. Tapi cerita ni apa? Setelah dapat anak tiga orang. Setelah dapat anak berapa orang? 3 orang. Sekarang baru aku tahu belajar hadis. Man nakaha bi ghairi walihi fanikahu batil. Fanikahu batil. Ayyu mara'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahu batil. Mana-mana perempuan ayyu mara'atin nakahat, dia berkahwin bi ghairi idni waliha, tanpa izin walinya, tanpa izin bapaknya. Kalau ada abang-abangnya, man nakah bi ghairi idni waliha, tanpa izin bapaknya, tanpa izin abang dia, wali dia, fa nikahul batil, maka perkahwinan batil, tidak sah. Sekarang baru aku belajar hadis tu, Ustaz. Macam mana ni? Aku kahwin anak 3 sudah. Dulu aku kahwin, aku serahkan kepada amirku saja, untuk aku serahkan kepada apa? Amirku, perwalian aku untuk kahwinkan aku. Masa kita sah tak sah? Tak sah. Sebab apa? Rasulullah sebut
ayyuma mara'atin, mana-mana perempuan nakahat bi ghairi idzni waliha, tanpa izin walinya, fanikahu batil, maka perkahwinannya tidak sah. Tapi sekarang anak berapa? Anak 3 sudah. Jadi kita kata yuktafar, kita ambil taklid mazhab Abu Hanifah. Sebab nak buat apa? Anak 3 sudah. Faham tak? Yuktafaru fid dawam ma la yuktafil ibtida'. Kalau baru kahwin, kita kahwin balik. Kalau baru kahwin, mula kahwin balik. Tapi ini anak 3 sudah. Faham tak? Sebab tu dia ambil balik pada mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah kita apa? Okey, perempuan dia apa? Dia tak perlu wali. Wadih tak? Okey. Sebab tu ingat kaedah ni ya. Yuktafaru fid dawam, dimaafkan. Fid dawam, kepada keterusan kelangsungan sesuatu itu, malam yuktafar fil ibtida', sesuatu yang tidak dimaafkan pada permulaannya. Wadih? Ayo. Wa nadharur rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin. Okey. Dan melihatnya ar-rajuli, seorang lelaki, ilal mar'ati, kepada perempuan, ala sab'ati adrubin, atas 7 jenis. Okey, nadhrul rajulu, satu ingat ya, melihat lelaki kepada perempuan. Laki macam mana? Pertama, okey, laki begini ya. Satu kita sebut al-baligh, baligh. Kemudian al-murahiq. Kemudian ghairul murahiq. Okey. Bagi berdua. Okay, sekarang dia masuk hukum baru ni. Wa nadharul mar'ah, dan melihat seorang lelaki apa? Pertama, lelaki baligh. Kedua, lelaki murahiq, hampir baligh. Kalau baligh umur 14 15, dia umur berapa? 13 12, itu kita murahiq. Makna hampir baligh. Faham tu? Dia hampir baligh. Okey. Kemudian ghairul murahiq, dia belum sampai peringkat hampir balik, tapi dia setelah sampai peringkat mumayyiz. Faham tak? Mumayyiz makna 7 tahun 8 tahun. Mumayyiz ini terbagi pada 2. Yasiful mar'ah bi syahwah, dia boleh sifatkan perempuan dengan syahwat. Umur baru 8 tahun. Ish, cantiknya aku tengok perempuan tu. Wih, nah cantiknya. Dia jalan lengang-lengguk. Geramnya aku tengok. Jaga. Faham tu? Sebab tu ulama fiqh bagi sampai begitu. Ghairul murahiq yasiful mar'ah bi syahwah, dia boleh sifatkan perempuan dengan syahwat. Kemudian apa? Ghairul murahiq la yasiful mar'ah, itu macam budak biasa, dia bukan tahu apa juga tu. Dia apa? Kita kata dia jenis tak peduli benda tu.
Dia tak pandai apa? Tak pandai perempuan-perempuan ni. Boleh tak? Okey. Jadi perempuan, ingat ya. Baligh, murahik, ghairul murahik, yang pandai sudah sifat perempuan. Apa? Rampingnya dia kan, cantiknya, bahaya. Ini wajib perempuan, jangan wajib perempuan yang baligh tunjuk aurat pada dia orang ni. Baligh memanglah. Okey. Murahik haram. Kemudian ghair murahik, biarpun baru 8 tahun, tapi dia telah sampai peringkat yasiful mar'ah bisyahwah. Dia boleh sudah dia gambarkan perempuan dengan syahwat. Boleh? Minta maaf ya. Biarpun dia keras keluar kencing saja. Minta maaf ya. Boleh faham tak? Tapi dia telah ada syahwat. Dia sifat perempuan dengan syahwat. Waktu ini kanak-kanak ini perempuan haram dedahkan aurat pada mereka. Mereka tak berdosa. Faham tak? Sebab dia belum balik. Sebab Rasulullah sebut rufi'al qalamu an thalathatin, dia angkat catatan amalan pada 3 golongan. Anil majnun hatta yaqil, anin naim hatta yastaqi, wa anis sabi hatta yahtalim. Dia angkat catatan amalan 3 golongan. Daripada orang gila sehingga dia yafiq, dia sedap. Wa anin naim, daripada orang tidur hatta yastaqi, sehingga dia terjaga. Wa anis sabi hatta yahtalim, sehingga dia balik. Jelas ya? Jadi balik jelas haram itu. Murahik hampir-hampir balik. 13, 10, 11, 12, 13 tu pandai ya? Dia pandai sudah bercinta-cinta tu. Haram. Sebab tu itu yang apa? Isteri Abi Huzaifah mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Saliman maula Abi Huzaifah. Sungguh Salim ini maula Abi Huzaifah. Dia maula makna apa? Macam anak angkat tu. Maula ni bekas hamba. Abi Huzaifah ma'ana, dia bersama kami. Waqad balagha mablagh ar-rijal. Waqad balagh, sungguh dia telah sampai peringkat lelaki. Makna dia hampir-hampir nak balik. Kita panggil murahid. Sebelum balik lagi, nak balik sudah. Waqad balagha mablagh ar-rijal. Jadi macam mana? Aku kena jaga orang sebab dia tahu sudah. Biarpun belum balik, tapi dia apa? Dia telah faham mana? Tentang perempuan. Boleh? Jadi Rasulullah sebut ardi'ihi, kau susulah dia. Tahrumi alaih. Tahrumi alaih, kau menjadi mahramnya. Sebab tu kita kata hadis ni khusus untuk apa? Untuk Salim. Khusus untuk Salim. Sebab apa ingat? Ingat ya? Sebab tu kalau kita faham, kalau kita belajar hadis terlalu banyak. Quran tak banyak. Quran hanya 6,236 ayat. Sebab Quran ni dalam 6,209 ayat, dia merupakan kulliyatun syar'iyyah. Hukum syarak secara keseluruhan. Hukum syarak secara keseluruhan. Sedangkan hadis-hadis ini, setengah hadis memang syarak secara keseluruhan, dan setengah hadis dia menggambarkan syarak itu secara juz'iyah, secara juzuk tertentu, khusus tertentu. Sebab tu, jadi hadis ni kita kata hadis irdi'i tahrami alaih, kau susulah dia. Sedangkan dia apa? Hampir-hampir nak balik sudah. Dia jadi mahram padamu. Kita kata hadis ini khusus untuk isteri Abi Huzaifah, bukan untuk orang lain. Sebab apa? Sebab dia, mengapa kita juz'iyah? Sebab dia bertentangan dengan Quran. Quran sebut apa? وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Okey. Wal-walidah, ibu-ibu hendaklah menyusukan anak apa? Haulaini, 2 tahun yang sempurna. Mana bawah 2 tahun. Sebab tu dalam sebuah hadis lagi, la radha'a ba'dal haulaini. Tidak lagi susuan selepas 2 tahun. Jadi makna tadi tiba-tiba datang hadis yang sahih bertentangan dengan kuliah syariah ini, kita kata itu hanya khusus untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Salim dengan isteri Abi
Huzaifah. Tak boleh kita umumkan. Kalau kita umumkan, kita selerakkan syariat ni. Faham tu? Sebab tu hadis ni khusus. Sebab Quran ini dia datang sebagai bentuk kulliyah syar'iyah, keseluruhan syarak. Wadih wala? Ayuh. Nantilah kita baca usul fiqh kita faham dah tu. Dia ada apa? Maqasid tu. Okey. Okey, ingat Kemudian yang last sekali apa? Okey, ghairu murahik tapi la tasul mar'ah. Ini kal adam. Dia ni, mereka ini seperti apa? Seperti mahram saja. Seperti mahram makna apa? Boleh tengok antara pusat dan lutut. Dia tak tahu apa. Macam budak-budak saja. 2 tahun, 3 tahun, tak ada masalah tu. Tapi 3 ni tak boleh ya. Perempuan wajib tutup aurat ya. Pertama balik, kedua murahik, hampir-hampir balik. Yang ketiga ghair murahik. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tapi apa? Mungkin terdedah dengan apa? Media sosial ni, dia pandai sudah gambarkan perempuan. Faham tak? Dia terdedah sudah. Okey, jadi mereka ini juga haram, perempuan wajib apa? Tutup aurat berhadapan dengan mereka ni. Wadih wala? Ayuh. Okey. Wa nadhur rajuli ila al-mar'ah, kepada perempuan. Perempuan pun begitu juga. Pertama balighah, balik. Perempuan balik haram. Kemudian al-murahiqah. Murahiqah perempuan kita panggil apa? Gadis sunti kan? Hampir-hampir balik. Gadis sunti haram, tengok. Okey. Kemudian mana gadis sunti nah hampir-hampir balik. Kalau perempuan balik umur 13, 14, 12, mana apa? Dalam 9 tahun, 10 tahun tu haram sudah. Tengok. Okey. Dia kata apa? Al-murahiqah, hampir-hampir balik. Kemudian juga bal al-saghiratil tustaha, bahkan kanak perempuan terlampau comel. Terlampau comel, orang tengok berkenan dengan dia. Boleh syahwat dengan dia. Wajib tak boleh pandang dia. Makna dia wali dia wajib tutup aurat dia. Penjaga kanak perempuan tadi wajib tutup aurat. Tambah pada kata apa? Penyakit apa? Philadelphia ke? Okey. Apa ni adik? Apa? Apa adik? Ambil begitu apa ni? Tak tahu. Okey, wadah? Okey. Wadah pula? Ingat Ustaz ulang balik Okey, kan macam mana kanak-kanak lelaki tapi belum balik, boleh ke aurat? Haram ya. Pertama apa? Budak lelaki balik, kemudian lelaki hampir balik, yang ketiga apa? Ghair murahik, bukan nak balik lagi, baru 7 tahun, 8 tahun, tapi dia telah apa? Sebab terdedah dengan apa? Dengan media sosial ni, dengan apa? Handphone semua, dia pandai sudah sifatkan perempuan. Dia pandai sebut perempuan dengan syahwat, haram. Yang kemudian, yang tak pandai lagi, tak tahu apa ni, dia kena main saja. Okey, itu kal adam. Mereka ni seperti kanak-kanak belum mumayyiz. Okey, begitu juga perempuan. Balik haram, hampir-hampir balik juga haram. Kemudian 6 tahun 7 tapi tushtaha, badan besar, orang nampak apa? Berkenan, orang tengok berkenan dengan dia. Haram 6. Boleh. Sebab apa? Sebab semua ni, mengapa sampai begitu? Sebab Allah sebut. Allah tak sebut jangan kamu berzina kan? Apa ada ayat yang lain sebut wala zina, tapi dalam satu ayat Allah tak sebut jangan kamu berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam ayat ni Allah sebut jangan kamu berzina tak? Tapi Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Innahu kana fahishah, innahu kana fahishah, sungguh zina ini fahishah, satu kekejian, wa sa'a sabila, dan dia seburuk-buruk jalan. Sebab apa? Sebab itu jalan binatang. Sebab kita kata mana orang berzina ini, macam kita sebut semalam, apa? Nafsu kebinatangan dia mengalahkan jiwa kemalaikat dalam dirinya. Nafsu kebinatangan dia mengalahkan jiwa kemalaikan dalam dirinya. Sebab tu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan zina. Okey. Sebab tu Islam dia jaga betul. Kita tengok ya. Kena faham ni. Okey, sebab tu hukum nazaru.
Hukum pandang ni dia panggil hukum sanawiyah. Dia begini. Tengok, haram dia zina. Ini dahsyat ni. Ini pencerobohan kepada apa? Intihakul karamatil insan. Menceroboh kemuliaan manusia. Di zina dibuat pagar. Sinilah hukum haram hurmatun nazar. Haram memandang, haram berduaan. Ini pagar. Dia panggil hukum yang kedua. Zina ni apa hukum dia? Okey, zina ni apa hukum dia? Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini zina ini dosa besar sudah. Hukum dia sebat 100 kali. Sebat 100 kali. Jadi sebelum sampai kepada besar ni, syarak letak pagar dia. Dia panggil al-ahkamun sanawiyatun. Hukum sekunder. Haram zina, hukum premier. Bahasa Temerangnya. Faham tak? Bahasa Temerangnya? Okey, dia kenapa? Kalau nak pergi apa? Nak faham sangat, dia panggil hukum premier. Haram zina ni. Haram melihat, dia panggil hukum sekunder. Makna dia haram zina ni, itulah datang syarat maqsad syarat untuk menjaga nasab. Jadi supaya tak sampai zina, dia buat pagar. Haram memandang, dia tak pagar. Sebab sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Nampak tu? Jaga pandangan supaya apa? Jangan buka pintu kepada zina. Makna ini penutup kepada zina. Terbuka begini bila-bila masa terdedah kepada zina. Faham tak? Mengapa syarak buat berat begitu? Ketatkah? Tak. Itulah rahmat kepada manusia ni. Rahmat kepada manusia. Sebab apa? Pandangan disuruh jaga. Jaga pandangan apa? Sebab manusia ni, dia tak macam binatang lain. Manusia ni tak macam makhluk lain. Dia dibuka satu, dia akan terus nak terlajak. Okey. Pandang, tak ada sudah pergaulan. Sebab tu, ingat ya. Dulu orang Kristian sendiri pun tutup aurat tu. Dia pakai gaun panjang kan? Pakai gaun panjang. Bahkan Ustaz tengok waktu Ustaz di Jordan, dia nan dia semua pakai purdah. Tak pakai purdah pun dia pakai tutup begini. Hitam semua. Okey, dia pakai apa? Tudung kan? Tudung siput tu, kemudian dia pakai gaun kan? Tapi apabila datangnya Hollywood, dia mula apa? Dia mula telanjangkan perempuan Eropah. Siapa kerja? Ya, Yahudi. Dia telanjangkan perempuan Eropah. Jadi telanjang, tanggalkan. Tak ada kisah pakai bikini di tengah tepi pantai semua. Waktu itu manusia, apabila buka itu, dia terjadilah perzinaan di rata-rata. Jadi apabila berzina jatuh kebiasaan, manusia dipuas berzina. Perempuan ini sama saja, ini sama saja. Dia mula cari apa? Perempuan tu lelaki ni sama saja apa? Ini sama saja. Dia puas, dia cari apa? Perempuan, dia mula cari perempuan. Lelaki mula cari lelaki. Dia puas dah. Sampai peringkat perempuan puas dengan perempuan, lelaki pun puas dengan lelaki dah. Dia peringkat apa? Dia cari binatang. Dia cari binatang. Dia cari anjing, dia cari kerbau, dia cari apa? Kuda, dia buat semua. Sebab tu summa radadnahu asfala safilin. Ini manusia. Sebab tu syariat apa dia letak satu hukum, hikmah dia daripada apa? Ini daripada Allah. Ini daripada Allah. Sebab tu kita tengok apa-apa pun, pertama sekali Barat ni nak serang Islam, dia nak tanggalkan aurat umat Islam. Sebab tu waktu apa? Waktu di era kejatuhan Turki Osmaniyah, di era kejatuhan selepas perang dunia pertama kan. Okey, datang daripada tak silap Britain kan, dengan menteri luar Khalifah Osman waktu tu. Ustaz lupa nama dia. Dia tanya, kami hairan, mengapa kami tengok perempuan-perempuan di bawah kerajaan Osmaniyah ni, mereka tertutup. Mengapa kamu tak bagi kebebasan mereka? Bertutup semua. Pakai apa? Purdah, pakai tudung, semua tutup. Dia jawab bang. Dia kata, kami, perempuan-perempuan kami di bawah daulah Osmaniyah ni, perempuan kami dia tak suka. Dia mengandungkan anak bukan suaminya. Faham tak?
Kerana perempuan kami tak suka untuk mengandungkan, untuk hamil anak daripada bukan suaminya. Kamu tak apalah. Jawapan dia. Okey, sebab tu apa mereka buat apa? Terus sampai peringkat diharamkan apa? Diharamkan apa? Purdah, diharamkan pakai itu tudung. Di Turki dulu, universiti dia diharamkan pakai itu tudung. Sekarang mereka tak nak serahkan. Diharamkan pakai tudung. Sebab apa? Dia nak tanggalkan umat Islam daripada apa? Supaya telanjang. Apabila perempuan ditelanjangkan, dia hilang sifat malu. Dia hilang sifat malu. Macam itulah. Sebab tu Islam jaga betul. Sebab Allah sebut, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum." Okey. Katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluannya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada perempuan beriman, yaghuddna min absarihinna, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Wadah. Sebab inilah kemuliaan kita sebagai umat Islam, dan inilah paling mereka dengki. Faham tak? Inilah mereka iri hati kerana kita menjaga apa? Maruah dan harga diri. Ya. Bolehkah hamba perempuan Islam kahwin dengan orang kafir merdeka? Okey. Boleh tak boleh? Tak, hukum dia tak boleh. Sebab Allah sebut, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Hukum dia haram. Sebab walan yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak sekali-kali Allah menjadikan bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman. Sebab apabila lelaki kafir kahwin dengan hamba perempuan beriman, bererti apa? Bererti dia menguasai hamba perempuan tadi. Jelas ya? Okey, tak boleh. Sebab Allah sebut dalam Quran ni, "Faman lam yastati' minkum." Kum tu balik pada siapa? Kepada ayyuhal mu'minin. "Faman lam yastati' minkum." Kum. Sesiapa antara kamu yang tidak mampu, "Faman lam yastati' minkum tawlan an yankihal mu'minat." Okey. Anikal mu'minati. Sesiapa antara kamu, mana kamu ni orang beriman. Boleh? Okey, jadi tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana mau mengetahui dosa dilakukan seorang itu dosa besar atau dosa kecil? La tanzur ila sighariz dhunubi wala kibra walakin zur fi jambi man asaita. La tanzur bi sighariz dhunubi wa kibariha. Jangan kau melihat kecil dan besarnya dosa itu. Walakin zur fi jambi man asaina. Di sisi siapakah kau sedang menderhaka? Ini kata-kata sufi. La tanzur ila sighariz dhunubi wala kibariha. Jangan kau lihat pada kecil dan besarnya dosa itu. Walakin zur fi janbi man asaita. Tapi lihatlah, kau sedang menderhaka pada siapa sekarang? Ingat itu kata-kata sufi. Itu bicara sufi. Bicara fiqh, dosa kecil dia apa? Dosa kecil, dosa yang dia tak sebut secara spesifiknya azabnya. Sama di dunia dan di akhirat, itu dosa kecil. Dosa besar ini dosa yang disebut azabnya secara spesifik, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Contohnya mencuri, dosa besar. Sebab Allah sebut, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Mencuri laki puan potong tangan, dosa besar. Zina disebut hukum dia, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma." Orang berzina laki perempuan, sebatlah kedua-duanya. Riba, okey, Allah sebut ancaman dia, "Fa in lam tantahu fa'dhanu biharbin min Allah." Kalau kau tak berhenti melakukan riba, pengisyaran perang daripada Allah. Dosa besar. Jadi dosa kecil ni Pak, yang tak disebut apa? Azab dia. Macam apa? Lihat benda apa? Lihat apa? Macam tadi lah, perempuan tak terbuka aurat. Apa ancamannya? Cuma Rasul sebut, "An-nazratu sahmun masmumun mishabil iblis." Pandangan ini sahmun, panah beracun.
daripada panah iblis. Faman taraka makhafati, siapa tinggalkan pandangan yang haram. Jangan tengok benda-benda haram di handphone. Okey, faman taraka makhafati, siapa tinggalkan pandangan haram ni, abdaltu imanan, aku ganti iman, yajid halawatu fi qalbihi. Aku ganti dengan dia, abdaltu keimanan, yajid halawatu, dia rasa manisnya dengan iman tadi. Makna manis iman tadi, biarpun susah macam mana, dia tenang, seronok dia. Faham tu? Okey, jadi tak ada. Jadi ini dosa kecil, itu bedanya. Sebab tu dosa kecil ni, tempat Allah sebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jauhi dosa besar yang dilarang kamu ni, berjudi, berzina, semua tu, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami ampunkan dosa-dosa kecil kamu. Pandangan kita tengok benda haram, kita wuduk, gugur dosa kita. Kita sebut hari itulah akidah kan. Itu dosa kecil. Wadih? Walakin la tanzur ila sigharil dhunubi kibra, walakin anzur fi jambi man asaita. Jangan tengok kecil besarnya dosa, tapi lihatlah di sisi siapa aku menderhaka sekarang. Ayah. Assalamualaikum Ustaz, apakah amal yang boleh lakukan agar kita tindak daripada sifat yang suka marah? Dalam erti kata lain, bagaimana cara untuk menjadi orang yang sabar? Macam mana ni marah? Nanti bab ghadab. Macam mana? Dia kalau marah, kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk, kita baring. Faham tak? Kemudian apa? Kita berwuduk. Itu cara apa? Nak elak marah. Berdiri, duduk. Jangan duduk pergi melompat. Lagi terbang. Okey. Kemudian marah ni daripada syaitan. Sebab dia berwuduk. Faham tak? Dia wuduk. Kalau marah ni syaitan. Syaitan daripada api. Sejukkanlah dengan wuduk. Sebab nanti dalam kitab Muhtasar tadi babul ghadab. Sebab dia termasuk min rub'il muhlikat. Sifat marah ni. Faham tak? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Jangan pula tengah duduk marah terus melompat. Jadi lagi apa? Lagi dia marah tu. Kemudian dia wuduk. Sebab tu macam mana sifat sabar? Sabar ni, sebab tu sabar Allah sebut apa? Allah ajar kita apa? Allah macam mana Allah ajar kita doa sabar? Macam mana? Kuna aku sabarkah? Rabbi habli sabran. Allah ajar macam mana? Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana, Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami kesabaran. Afriq, mana sabar ni macam air ni, dia pandai berkurang. Kita bersabar, pandai berkurang. Minta Allah tambah lagi. Sebab tak mana sabar? Apa mana sabar? Jar'ul mararatil hayati biduni syakwa. Kita menelan kepahitan hidup tanpa keluhan. Kita mengeluh. Jar'ul mararatil hayah, kita menelan kepahitan hidup biduni syakwa, tanpa kita mengeluh. Faham tu? Jar'ul mararatil hayah biduni syakwa, tanpa kita mengeluh. Kita sabar. Sebab Allah sebut, Allah tak kata tak marah. Allah puji, bukan orang tak marah. Allah sebut apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang kadhim, menelan kemarahannya. Dia rasa pedis, dia rasa sakit hati, tapi dia telan juga. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, itu Allah puji. Allah puji mereka ni. Bukan mereka tak marah, tapi mereka menelan kemarahan, mereka menelan kepahitan tadi. Faham tak? Wala fina 'anil nas, dan mereka sentiasa memaafkan orang lain. Ini dalam bab tasawuf. Nanti kita masuk bab tu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ilayk. Ya musarrifal qulub sarif ta'atik. Allahumma sarif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma sya'an ghairu.
غيرك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن من شر غيرك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن من شر غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. يلا من يؤذن يلا من يلا من دينيش او دينيل يلا دينيش يلا Yuk, ayo, ayo.